Hai, hai. Salam sejahtera, saya Cikgu Lee. Okay, jadi video ini kita bincang tentang latihan dalam kertas 2 bahagian B, bab 2 jirim dan struktur atom. Jadi murid-murid boleh tulis jawapan ini dalam buku latihan. Okay, tak payah salin soalan. Okay. Jom kita tengok soalan A. Isotop mempunyai kegunaan yang penting dalam kehidupan harian kita. Okey, nyatakan dua kegunaan isotop dalam bidang yang berlainan. Jadi, isotop terdapat banyak kegunaan. Okey, jadi di sini ada 4 markah. Jadi, kita perlu nyatakan isotop yang digunakan dan kegunaan dia. Sudah dapat 2 markah. Jadi, cikgu bagi lebih banyak jawapan lah. Ada banyak lagi. Boleh ambil jawapan daripada buku nota cikgu. Okay, di sini saya gunakan Cobalt 60. Kegunaan dia adalah untuk merawat pesakit kanser, ataupun iodine 131 adalah untuk merawat pesakit yang ada thyroid. Okay, dan carbon 14 sangat penting juga, adalah untuk mengagalkan usia bahan fosil. Okay, so ini soalan 6. 4 markah. Jadi namakan isotop dan juga kegunaan dia, 2 markah, 2 markah. Okey, seterusnya. Okey, raja berikut menunjukkan perwakilan piawai bagi unsur W. Nyatakan 3 maklumat yang boleh didapati daripada perwakilan piawai tersebut, 3 markah. Jadi perwakilan piawai ini murid-murid kena tahu atas itu adalah apa? Nombor nukleon, bawah ini adalah nombor proton. Okey, jadi kita nyatakan nombor proton bagi unsur W adalah 15 dan nombor nukleon unsur W ialah 31. Okey, kemudian kita boleh tentukan bilangan neutron dia adalah 16. Okey, bagaimana kita dapat 16 ini? Jadi kita guna nombor nukleon, ingat tak? Kita boleh guna nombor nukleon iaitu 31, kita tolak dengan nombor proton dia, maka kita dapat bilangan neutron dia iaitu 16. Itu saja penyelesaian dia. Okay, kemudian kita boleh nyatakan dalam nukleus mengandungi 15 proton dan 16 neutron. Okay. Dan boleh lagi lah banyak maklumat yang murid-murid boleh bagi. Contohnya bilangan elektron yang terdapat pada petala terdapat 15 juga. Kerana bilangan proton dan bilangan elektron adalah sama dalam satu atom yang neutral. Okay, 3 markah. Bolehlah banyak lagi boleh ditulis. Cikgu hanya bagi 3 je. Okey, soalan C1 ini murid-murid kena hafal maksud. Okey, nyatakan maksud nombor proton dan nombor nukleon sesuatu unsur, 2 markah. Jadi nombor proton ialah bilangan proton yang terdapat dalam atom. Jadi selalunya murid-murid lupa nak tulis perkataan atom ini. Okey, apakah itu nombor nukleon? Pn, P campur N. Ingat tak? Jadi jumlah bilangan proton dan neutron di dalam atom, di dalam sesuatu atom. Okey, di dalam atom itu. Okey, jadi perkataan atom wajib. Okey, 2 markah. Tuliskan susunan elektron bagi atom X dan atom Y. Bandingkan kedua-dua atom itu. Okey, buat perbandingan 6 markah. Jadi kita boleh buat dalam jadual seperti ini. Jadi ini adalah unsur X, ini adalah unsur Y. Okay, mula-mula kita kena tuliskan susunan elektron dia. Jadi ingat, nak tulis susunan elektron, ambil nombor yang mana? Atas ke bawah? Ya, ambil nombor yang di bawah. Kerana bawah adalah nombor proton. Jadi dia sama dengan bilangan proton dan bilangan elektron dia. Jadi 9, susunan elektron dia 2.7. Okay, yang ini 17, susunan elektron dia adalah 287. Okay. Persamaan dia apa? Ini. Nampak tak? Dua-dua nombor terakhir sekali adalah 7. Jadi persamaan dia adalah nombor terakhir sekali kita namakan dia valence electron valence electron. BM ini. Oh. Okey, minta maaf silap sikit. Electron valence. Electron valence BM. Okey, jadi dia mempunyai bilangan electron valence berapa? 7, yang ini pun 7. Ini persamaan dia. Okey, dan kerana bilangan electron valence dia adalah sama, jadi sifat kimia XY adalah sama. Sifat kimia sama. Okey, apakah perbezaan dia? Atas ini. 1936. Ini adalah nombor apa? Nombor nukleon dia berbeza. Okey, jadi perbezaan
Nombor nukleon atom X adalah 19 dan nombor nukleon atom Y adalah 36. Jadi kalau nombor nukleon dia berbeza, dia bilangan neutron pun berbeza juga. Jadi kita boleh kira bilangan neutron dia adalah 10. Macam mana dapat 10? 19 tolak 9. Boleh? Nombor nukleon tolak nombor proton. Jadi kita dapat neutron dia. Okay, jadi akhirnya kita boleh tulis atom X mempunyai 10 neutron, 9 proton dan 9 elektron. Yang ini pula, minta maaf, salah. Yang ini atom Y mempunyai 19 neutron. Macam mana dapat 19 ini? Sama, iaitu nombor besar ini tolak dengan nombor kecil ini. Okey, 19 neutron, 17 proton dan 17 elektron. Proton, elektron sama dalam satu atom. Okey, dan mereka mempunyai sifat fizik yang berbeza kerana saiz dia berbeza. Okey. Baik, kita teruskan dengan jadi 20 markah kat sana. Kita teruskan dengan soalan 7. Naftalina mempunyai takat lebur 79 darjah Celsius. Satu eksperimen telah dijalankan di Mama untuk menentukan takat lebur naftalina. Lukis Raja berlabel bagaimana menentukan takat lebur naftalina dalam makmau. 2 markah. Okey, jadi dalam peperiksaan kimia, kita ada satu bahagian kena melukis gambar raja untuk menjalankan eksperimen. Jadi seperti inilah. Jadi kita kena lukis tabung tidir, label, termometer, air. Pastikan aras air mesti lebih tinggi daripada naftalina. Okey, jadi naftalina ini boleh hitamkan ataupun boleh shaded kerana kalau hitamkan mewakili pepejal. Kalau shaded ini menunjukkan dia sudah menjadi cecair. Boleh hitamkan lah. Okey, di bawah sini tak payah lukis penulu bangsen, kita letak anak panah. Haba, guna haba. Okey, panaskan. Tulis panaskan. Tak payah guna haba. Okey, panaskan. Tulis anak panah, panaskan. Okey, dan kaki redot. Okey, 2 markah. Okey, lakarkan graf suhu melawan masa untuk pemanasan pepejal naftalina. Kemudian tandakan takat lebur pada graf anda. Okey, jadi ini adalah graf dia. Pertama, pastikan kamu label suhu dengan masa seperti yang saya ingatkan murid-murid di dalam kelas. Okey, kemudian pemanasan mula dari sini, jangan mula dari kosong. Mula dari sini, naik atas, mendata, kemudian meningkat lagi. Ini 2 markah. Kemudian tandakan takat lebur pada graf anda. Jadi di sini suhu dia menjadi malar. Ini adalah takat lebur dia. Dan bagi tahu takat lebur dia berapa, iaitu takat lebur dia adalah 79 darjah Celsius kerana diberitahu dalam soalan ini. Okey, baru dapat lengkap 3 markah. Okey, seterusnya ini 9 markah. Ini rasanya pernah keluar SPM kot. Atom terdiri daripada 3 jenis zarah subatom iaitu proton, neutron dan elektron. Bandingkan charge. Okey, kata kunci kena bandingkan charge. Jisim relatif. Okey, bagi proton, neutron dan elektron. Dan nyatakan kedudukan proton, neutron dan elektron dalam atom. Okey, jadi untuk ini kita boleh buat jadual. Pertama, zarah subatom iaitu elektron, proton dan neutron. Okey, kita mula dengan elektron dulu. Elektron bercharge neutral. Jisim dia ini susah sikit. Apa kalau salah ini dimaafkan. 1/1840. Okey, kedudukan dia di mana? Terletak di petala. Okay, manakala seterusnya proton bercharge positif. Jadi jisim dia satu. Ini jangan tak ingat. Ini senang. Kemudian terletak di mana? Proton terletak di dalam nukleus, di nukleus. Okey, akhirnya neutron dia bercharge neutral. Jisim dia senang, satu juga. Ini senang ini mesti dapat 2 markah di sini. Boleh cikgu keluar soalan ini dalam peperiksaan nanti. Okey, jadi terletak di nukleus. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 markah semua. Senang? Boleh soalan ini? Okey, baik. Video ini henti di sini dulu. Kita sambung video seterusnya untuk soalan bahagian C. Bye.